Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Para hadirin yang saya hormati sekalian, hari ini di sekolah-sekolah telah pun diletakkan sudut-sudut pidato. Maknanya pidato amat penting kepada seseorang, khususnya kepada pelajar-pelajar. Tapi, adakah kita sebenar-benarnya berpidato atau sekadarkan berucap, bersyarah atau berceramah? Pidato mempunyai konsep yang tersendiri. Dalam segmen pertama ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri supaya lebih jelas lagi apa yang akan saya sampaikan dalam segmen-segmen yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Pidato adalah merupakan sesuatu yang kita ucapkan, kita lontarkan kepada segolongan audiens ataupun pendengar dengan harapan mereka menerima apa yang kita sampaikan ataupun kita menjual sesuatu idea kepada audiens kita dan mereka dapat menerima atau membeli lontaran idea kita tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin serta pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, pada segmen pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana saya secara tidak langsung dari seorang murid di sebuah sekolah kecil di Bandar Segamat, iaitu SK atau Sekolah Kebangsaan Laki-Laki Bandar Segamat yang kini dikenali sebagai Sekolah Temenggung Abdul Rahman Segamat, kemudian melanjutkan pelajaran ke Sekolah Tinggi Segamat dari sebuah kampung iaitu Kampung Lubuk Batu yang agak kecil, dan saya menimba ilmu dari hari ke hari untuk menjadi seorang pemidato. Tuan-tuan dan puan-puan, bermula dengan kemasukan saya sebagai guru pada tahun 1975, bermula mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Ibrahim Labis, kemudian mengajar di Sekolah Kebangsaan Labis, seterusnya di Sekolah Menengah Datuk Bentara Dalam, dan kemudiannya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Paduka Tuan. Rentetan dari semua pengalaman tersebut, sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, kita bukan sahaja berhadapan dengan para pelajar, tetapi kita juga berhadapan dengan rakan-rakan guru dan juga pegawai-pegawai pelajaran daerah, negeri dan dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Sedikit sebanyak, kita sebagai seorang guru perlulah berkomunikasi ataupun bercakap, berhubung dengan pegawai-pegawai tersebut. Dari hari ke hari, saya belajar bagaimana untuk berhadapan dengan pelbagai golongan manusia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian serta para pelajar, bertitik tolak pada 1983, saya telah berpeluang diterima mengajar di Maktab Tentera Diraja Sungai Besi, Kuala Lumpur. Dari situ saya rasa amat terharu apabila pengarah pengajian Maktab Tentera Diraja telah membawa kami, sekumpulan guru, untuk belajar atau menimba ilmu dalam kursus kemahiran berkomunikasi di Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands atau IAB. Tuan-tuan dan puan-puan, dari situ saya menimba ilmu yang agak banyak yang membolehkan kita menjadi seorang perucap yang lebih mantap dari masa ke masa. Kemudian saya berpeluang melanjutkan pelajaran ke Universiti Pertanian Malaysia atau sekarang dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia, dan
dalam satu kursus elektif, saya telah mengambil kursus ataupun kemahiran berpidato atau kemahiran komunikasi lebih tepat lagi dengan seorang pensyarah yang amat digeroni oleh pelajar-pelajar kerana jarang sekali memberi A kepada para pelajarnya. Tapi saya memilih Encik Zamri ataupun Encik Muati ketika itu untuk menjadi pembimbing saya. Rentetan daripada pembelajaran dengan beliau, saya rasa satu peningkatan ilmu komunikasi yang begitu besar berlaku dalam jiwa saya. Dan saya diuji apabila pengetua Kolej Kediaman kelima iaitu Dr. Sabri telah meminta saya mewakili kolej dalam pertandingan pidato agama peringkat Universiti Pertanian Malaysia. Alhamdulillah, saya telah diumumkan sebagai Johan dalam pertandingan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, segala yang saya nyatakan sebentar tadi bukanlah untuk saya menunjuk-nunjuk atau membesarkan diri, tetapi sekadar untuk memperlihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik sekalian bahawa dari seorang manusia biasa, kita boleh menjadi seorang manusia yang luar biasa. Daripada kita tidak pandai, tidak petah berkata-kata kepada seorang yang bebas bercakap dengan nada, intonasi, gaya bahasa dan sebagainya untuk melengkapkan diri kita sebagai seorang pemidato yang mantap. Tuan-tuan dan puan-puan, di Asia Tenggara dari dulu ramai orang memperkatakan bahawa Soekarno dari Indonesia merupakan seorang pemidato yang hebat. Kita di Malaysia tidak kurang hebatnya, kita ada Datuk Seri ataupun Tun Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pemidato yang amat hebat bagi saya. Mereka itu adalah idola saya. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dalam segmen yang akan datang, saya akan membicarakan bagaimana kita akan ataupun hendak menjadi seorang pemidato yang hebat, khususnya kepada para pelajar kerana terdapatnya sudut pidato di sekolah dan terdapatnya pertandingan pidato diraja di sekolah-sekolah. Bagaimanakah kita nak menyediakan teks dan apa pula kehendak-kehendak apabila kita memasuki sesuatu pertandingan lain daripada apa yang kita berucap di hadapan khalayak biasa. Kerana dalam pertandingan mereka memerlukan beberapa kriteria yang khusus. Contoh, perlu ada sesuatu yang luar biasa apabila kita berucap. Kita mesti ada preview. Kita mesti ada content atau isinya. Isi mungkin 3 dengan huraian-huraian yang padat yang kita mestinya merujuk daripada pelbagai jenis buku. Kita mesti ada kenyataan untuk diingati. Kita mesti ada review. Semua itu melengkapkan kita sebagai seorang pemidato dalam sesuatu pertandingan. InsyaAllah dalam kesempatan lain, dalam siri yang akan datang, saya akan membicarakan bagaimana kita nak menyediakan sesuatu teks bagi pertandingan pidato antara sekolah-sekolah atau antara universiti-universiti di mana saja yang akan kita masuki. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk setakat ini sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe, percuma saja. Tekan butang loceng dan saya adu-adukan tuan-tuan untuk memberi komen. InsyaAllah
Segalanya akan saya layan dalam masa terdekat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.